Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ah hudah. InsyaAllah untuk siri yang pertama ini saya akan membacakan dan menghuraikan ilmu mantik, buku teks ilmu mantik tingkatan 4. Di mana dalam sukatan ilmu mantik tingkatan 4 ini dibahagikan kepada 5 bahagian. Yang pertama ialah pengenalan kepada ilmu mantik. Jadi hari ini kita akan cuba melihat kepada pengenalan ilmu mantik. Baik, dalam pengenalan ilmu mantik ini terbahagi kepada 6 perkara yang disentuh. Yang pertama ialah makanatul aqli fil Islam, kedudukan akal dalam agama Islam. Bagaimana Islam itu mengambil penting ataupun mengambil berat terhadap peranan akal. Kemudian yang kedua, kita lihat pula kepada ta'rif ataupun definisi ilmu mantik, diikuti dengan maudhu' ataupun subjek perbahasan ilmu mantik, dan diikuti dengan ahamiyah ilmu mantik, kepentingan ilmu mantik. Itu 3 perkara yang akan disentuh dalam perkara yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga ialah nash'at ilmu mantik, iaitu kemunculan, sedikit sejarah tentang kemunculan ilmu mantik. Dan yang keempat, perkara keempat, nabzah qasirah an syakhsiyah, ringkasan tentang individu-individu penting ataupun tokoh-tokoh penting ilmu mantik, iaitu Aristo, Al-Farabi, Ibn Sina dan Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian perkara yang kelima, kita akan menyentuh tentang ikhtilaful ulama fi hukmi ta'lim ilmu mantik, iaitu perbezaan pandangan di kalangan ulama tentang hukum belajar ilmu mantik. Dan perkara yang keenam, kita akan menyentuh tentang ahamiyah ilmu mantik fil hayat al-yaumiyah, keutamaan ilmu mantik dalam kehidupan seharian kita. Baik, kita mulakan dengan melihat kepada makanatul aqli fil Islam, kedudukan akal dalam agama Islam. Laqad ihtamma al-Islam bil aqli ihtimaman kabira. Agama Islam sangat mengambil berat tentang kedudukan akal, sangat-sangat mengambil berat, ihtimaman kabira. Qala Allah Ta'ala, berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Baik, dalam ayat ini diakhiri dengan frasa la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berakal, sentiasa berfikir. Yad'un Allah ila istikhdamil aqli. Jadi Allah Ta'ala menyeru manusia ini untuk istikhdamil aqli, menggunakan akal. Ia berdasarkan kepada biqaulihi la'allakum ta'qilun, berdasarkan kepada firmannya. Satu frasa dalam firmannya di hujung ayat tadi itu, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berakal. Wastikhdamus sighatil fi'liyah, dalam ayat ini dia menggunakan sighah fi'liyah, ta'qilun, menggunakan fa'il, jumlah fi'liyah, sighah fi'liyah, la'allakum ta'qilun. Kenapa? Liihtimamihi, kerana agama Islam mengambil berat bil amaliyatil aqliyah. Orang panggil amaliyat aqliyah ini proses akal ataupun mental process. Dipanggil amaliyatul aqliyah, itu maksudnya mental process, kerana Islam ini sangat mengambil berat tentang amaliyatul aqliyah, mental process. Katafakkuri wan nazar, seperti berfikir, wan nazar, dan melakukan perenungan yang dalam. Seterusnya, waja'alal Islam al-aqli, waja'alal Islamu al-aqla manatit taklifi.
Dan agama Islam menjadikan akal ini sebagai manat taklif, punca pentaklifan. Agama Islam menjadikan akal ini sebagai punca pentaklifan. Maksudnya apa? Maksudnya tanpa akal tidak ada taklif. Ini dijelaskan di bawah ya. Fala yatawajjahul khitabu syar'i illa lil uqala'i minal bashar. Khitab syar'i, undang-undang syarak, pernyataan-pernyataan syarak, teks-teks syarak, hukum syarak semuanya itu la yatawajjahu, tidak ditujukan illa, melainkan lil uqala'i minal bashar, melainkan kepada golongan-golongan yang berakal daripada kalangan manusia. Dia tidak ditujukan kepada orang yang tidak berakal. Bainama yasqutut taklif, gugur pentaklifan, yasqutut taklif wa tartafi'ul mas'uliyah, dan terangkat kepertanggungjawaban an faqidi hadhihi ni'mah, daripada orang-orang yang hilang nikmat ini, iaitu nikmat akal. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raf'al qalami, terangkatnya qalam. Qalam ini pena, maksudnya tidak dituliskan dosa pahala. An thalathah, daripada 3 golongan. Anin naimi, daripada orang yang tidur sampai hatta yastayqidu, sehingga dia jaga kembali. Wa anis saghiri, daripada kanak-kanak hatta yakburu, sampai dia baligh. Wa anil majnun hatta yaqilu, daripada orang yang gila sehingga dia sedar pulih daripada sakitnya. Itulah di antara kepentingan akal, bagaimana Islam mengambil penting, sangat-sangat mengambil berat tentang akal. Itu perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, kita lihat pula tentang ta'rif ilmu mantik. Kemudian ikuti pula dengan maudhu' ataupun subjek perbahasan ilmu mantik. Dan yang ketiga, kita melihat pula tentang kepentingan ilmu mantik. Baik. Yang pertama, kita mulakan dengan ta'rif ilmu mantik. Kata di sini, huwa qawanin tu'simu mura'atuha az-zihna 'anil khata'i fit tafkir. Ilmu mantik itu adalah merupakan qawanin. Maksud qawanin di sini ialah kaedah, undang-undang. Merupakan qawanin, kaedah ataupun undang-undang taksimu yang dapat memelihara. Memelihara apa dia? Memelihara az-zihna, memelihara zihin. Dengan cara macam mana? Mura'atuha. Satu undang-undang yang dapat memelihara zihin itu dengan cara mura'atuha, dengan cara meraihkan. Dhamir ha tu kembali kepada qawanin. Dengan cara meraihkan kaedah-kaedah, undang-undang atau kanun-kanun tadi tu dapat memelihara az-zih, dapat memelihara akal, memelihara fikiran, anil khata'i, daripada berlaku silap fit tafkir, dalam berfikir. Itulah ta'rif ilmu mantik. Ia adalah merupakan suatu kaedah, adalah merupakan himpunan kaedah-kaedah yang dapat memelihara fikiran, di mana dengan meraihkan kaedah-kaedah itu tadi dapat memelihara fikiran daripada berlaku silap ataupun salah ketika berfikir. Itu ta'rif ilmu mantik. Kemudian kita masuk kepada maudhu'. Maudhu' ini maksudnya subjek perbahasan ilmu mantik. Yang ini perlu kepada perhatian. Apakah maudhu' ilmu mantik? Sebenarnya untuk memahami maudhu' ilmu mantik perlu belajar daripada mula sampai habis, baru kita faham betul-betul apakah yang dibahaskan dalam ilmu mantik. Tapi ini merupakan gambaran awal.
Maudhu' di sini dia kata apa? Al-ma'lumatut tasawwuriyah wat tasdiqiyah min haitsu innaha tusilu ila majhulin tasawwuri wa tasdiqi. Di mana maudhu' ataupun subjek ilmu mantik di sini dibahagikan kepada dua. Saya pecahkan kepada dua. Yang pertama, al-ma'lumat at-tasawwuriyah min haitsu innaha tusilu ila majhulin tasawwuri. Yang pertama. Yang kedua, al-ma'lumat at-tasdiqiyah min haitsu innaha tusilu ila majhulin tasdiqi. Di sini ada 4 istilah yang mesti kita faham. Yang pertama, al-ma'lumat at-tasawwuriyah. Yang kedua, majhul tasawwuri. Yang ketiga, al-ma'lumat at-tasdiqiyah. Yang keempat, majhul tasdiqi. Baik. Untuk lebih mudah kita faham apakah yang dimaksudkan dengan al-ma'lumat at-tasawwuriyah. Kemudian apakah yang dimaksudkan dengan majhul tasawwuri? Kemudian apakah yang dimaksudkan dengan al-ma'lumat at-tasdiqiyah? Dan kemudian majhul tasawwuri, kita lihat kepada contoh di bawah yang dibagi ini. Dia kata apa? At-tasawwur, ini kefahaman untuk menjelaskan, untuk memberi kefahaman awal tentang makna tasawwur. At-tasawwur itu ialah idrakul mufrad min ghairi hukmin alaihi, min ghairi hukmi alaihi biisbati au nafi. Iaitu memahami lafaz mufrad, satu-satu lafaz mufrad tanpa meletakkan hukum ke atas lafaz tersebut. Kita faham maksud. Contoh dia kata di sini bunga. Bunga kita tahu adalah sejenis tumbuhan. Bunga mawar sejenis bunga mawar sejenis tumbuhan berbunga yang berwarna merah. Al-madrasah, sekolah, sebuah bangunan tempat orang belajar. Al-bait, rumah, apa dia? Itu dipanggil sebagai tasawur. Kita melakukan, memahami setiap satu daripada lafaz-lafaz mufrad ini dipanggil sebagai tasawur tanpa kita menghubungkan lafaz mufrad ini dengan sebarang lafaz yang lain untuk melahirkan ataupun untuk meletakkan suatu hukum. Itu dipanggil sebagai tasawur. Dan yang kedua, dipanggil sebagai tasdik. Tasdik itu adalah kita meletakkan ataupun memahami idrakun nisbah hukmiyah. Kita memahami hubungan hukum yang terjadi di antara dua perkara. Contohnya, kita sudah faham apa maksud bunga tadi. Al-wardah, tahu. Wardah ialah sejenis bunga. Sudah maksud bagi al-wardah sudah ada dalam fikiran kita. Begitu juga dengan al-madrasah. Dalam fikiran kita sudah ada. Kita faham apa itu maksud al-madrasah, sekolah. Begitu juga maksud al-bait, iaitu rumah. Fikiran kita sudah ada maksud rumah. Kita sudah faham apa maksud wardah ataupun bunga, apa maksud madrasah ataupun sekolah, apa maksud bait ataupun rumah. Baik, bagaimana untuk melakukan tasdik? Tasdik berlaku apabila bunga tadi atau sekolah tadi atau rumah tadi dihubungkan, dihukumkan dengan sesuatu perkara yang dipanggil sebagai mahmul. Di mana maksudnya al-wardah tadi, kalau kita dalam bahasa Melayu kita jadikan al-wardah tadi sebagai subjek. Kita jadikan al-wardah tadi sebagai subjek. Untuk menjadi tasdik, dia perlu ada predikat. Dia perlu ada subjek dan predikat. Jadi bila bergabung subjek dan predikat, barulah dipanggil tasdik. Adalah di situ idrakun nisbah hukmiyah. Memahami hubungan
hukum di antara subjek predikat tadi, ataupun dalam ilmu mantik dipanggil sebagai maudhu' dan mahmul. Contohnya kita kata apa? Al-wardah nabat. Bunga itu adalah tumbuh-tumbuhan. Nampak? Al-wardah adalah satu lafaz mufrad yang kita sudah faham. Kemudian nabat adalah merupakan satu lagi lafaz mufrad di mana dihubungkan kedua-duanya dan kita faham nisbah ataupun hubungan hukum di antara kedua-duanya. Maksudnya kita mengisbatkan, kita mengiyakan tumbuh-tumbuhan, menghukumkan tumbuh-tumbuhan kepada al-wardah tadi, bunga tadi. Kerana itu, kenapa? Kerana al-wardah itu dihukumkan sebagai nabat, tumbuh-tumbuhan. Al-wardah, contoh lagi kita kata, al-wardah laisa haiwan. Wardah itu bukan haiwan. Maksudnya ini kita nafikan pula. Kita menafikan haiwan daripada wardah. Ini dikatakan kita memahami nisbah hubungan di antara dua perkara. Di antara subjek dan predikat ataupun maudhu' dan mahmul. Baik, kita lihat kembali kepada maudhu'. Maudhu' ilmu mantik, dia kata di sini apa dia? Al-ma'lumat at-tasawuriyah min haitsu innaha tusilu ila majhulin tasawwur. Kita sudah memiliki perkataan-perkataan yang mana setiap perkataan tersebut kita sudah tahu makna-maknanya. Setiap perkataan tersebut kita sudah tahu makna-maknanya. Kemudian datang kepada kita suatu perkataan yang kita tidak tahu maknanya. Yang kita tidak tahu maknanya dia dipanggil sebagai majhul tasawuri. Kita tak boleh nak tasawur pun benda tu. Contohnya, disampaikan kepada kita, dikhabarkan kepada kita tentang satu haiwan yang kita tak pernah tengok. Ada orang bercerita, contohnya, kita andaikan kita tak pernah tengok unta. Jadi orang pun kata di negeri Arab ada satu haiwan yang namanya unta. Dan kita yang duduk jauh daripada negeri Arab, kita tak tahu bagaimana rupa unta. Contoh, kan dah ada TV lain ceritalah ni. Ini kita andaikan. Jadi pada ketika itu, bila diceritakan tentang perkataan unta, maka perkataan unta ni adalah majhul tasawuri bagi kita. Sebab kita tak pernah tengok. Yang kita pernah tengok lembu, mungkin kuda, mungkin kambing. Okey. Baik. Jadi bagaimana ilmu mantik dapat menyampaikan kepada majhul tasawuri tadi, kepada contohnya unta tadi, ialah dengan al-ma'lumatut tasawuriyah, dengan cara dikeluarkan maklumat-maklumat tasawuri yang sedia ada dalam diri kita. Orang yang hendak menceritakan, memberi faham kepada kita tadi, mesti dia akan cerita kepada kita unta adalah sejenis haiwan. Baik. Bila kita kata sejenis haiwan, kita dah faham. Dia bukan tumbuh-tumbuhan, dia bukan batu, bukan rumah. Dia adalah sejenis haiwan. Seterusnya, orang tersebut akan jelaskan pula lagi pada kita berkaki empat. Maka terkeluarlah burung, terkeluarlah ikan, terkeluarlah serangga, semua keluar berkaki empat. Maka yang masuk kaki empat tu apa? Gajah, lembu, kuda. Dia bayang. Maksudnya skop dia makin kecil. Itu peranan ilmu mantik. Kemudian seterusnya, orang tersebut akan jelaskan di belakangnya ada bonggol, dia kata. Maka kita punya
kefahaman tu makin jelas. Unta tu begini, 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 begini. Itu peranan ilmu mantik. Itu subjek ilmu mantik. Di mana dalam subjek ini, al-maklumat at-tasawuriyah tusilu ila majhul tasawuri dibahaskan dalam dua maudhu' dalam dua perbahasan penting dalam ilmu mantik, iaitu al-kulliyat al-khamsah dan juga al-mu'arrifat. Nanti dah akan dibahaskan nanti. Kemudian yang kedua, maudhu' ilmu mantik itu ialah al-maklumat at-tasdiqiyah tusilu ila majhulin tasdiqi, iaitu maklumat tasdiqiyah. Maklumat tasdiqiyah ini kita lihat kepada ta'rif tasdiq, idrak, nisbah, hukmiyah. Kita andaikanlah bagaimana yang dikatakan al-maklumat at-tasdiqiyah tusilu ila majhul tasdiqi. Apa itu majhul tasdiqi? Tasdiqi dia mesti ada subjek dan predikat. Dia mesti ada maudhu' dan mahmul. Dia mesti berbentuk sebuah pernyataan lengkap. Dia bukan satu lafaz mufrad, lafaz tunggal, bukan. Dia mesti satu pernyataan, satu ayat yang lengkap yang dah difahami. Itulah dipanggil sebagai tasdiqi. Kita andaikan dibawa kepada kita satu pernyataan yang lengkap tapi kita tak faham, tak boleh nak buktikan dia pernyataan tersebut benar atau salah. Majhul. Contohnya kita kata al-alam hadis. Kita andaikan pernyataan alam ini adalah baharu, tidak dibuktikan lagi. Ini dipanggil sebagai majhul tasdiqi. Dia merupakan sebuah qadiyah, sebuah pernyataan, tapi tidak diketahui lagi. Dia mesti dibuktikan kebenarannya. Ini dipanggil sebagai majhul tasdiqi. Tasdik yang majhul, yang tidak diketahui. Caranya macam mana? Ialah dengan kita membawakan maklumat tasdiqiyah yang sudah sedia ada. Apa dia? Al-alam mutaghayyir. Kita lihat di luar kita ini, alam diri kita ini, apa yang ada di sekeliling kita ini, alam semesta ini sentiasa berubah-ubah. Ini tak dapat nafikan. Al-alam mutaghayyir ini semua setuju. Jadi dia panggil maklumat tasdiqiyah. Al-alam mutaghayyir, maklumat tasdiqiyah. Semua setuju. Kemudian kita bawa juga maklumat tasdiqiyah yang kedua, kullu mutaghayyirin hadis. Setiap yang berubah-ubah itu baru. Ini pun dipanggil sebagai maklumat tasdiqi, maklumat ataupun pengetahuan yang sudah diketahui. Maklumat yang sudah diketahui. Jadi hasil daripada maklumat yang diketahui ini menyampaikan kita kepada majhul tasdiqi tadi. Maka keputusannya, natijahnya, konklusinya al-alam hadis. Ini perbahasan tentang tasdik ini juga ada dua perbahasan utama, iaitu yang pertama al-qadaya wa ahkamuha dan yang kedua al-qiyas ataupun hujjah, qiyas mantiqi. Baik itu maudhu' perbahasan ilmu mantik. Kemudian kita tengok pula kepada yang ketiga, iaitu ahamiyah ilmu mantik. Ini senang je, ahamiyah ilmu mantik, iaitu ismatu zihni anil khata' fit tafkir. Dia ulang balik ta'rif tadi tu. Apa kepentingannya? Menjaga akal, memelihara akal daripada tersalah ketika berfikir. Okey, baik. Kita lihat seterusnya kepada perkara yang ketiga, iaitu nash'at ilmi mantik. Kemunculan dan perkembangan ilmu mantik. Kemunculan ilmu mantik. Dia bagi sini kepada tiga, iaitu asrul Yunan, asrul Islami, asrul hadis. Zaman Yunani, zaman Islam dan juga zaman moden. Ilmu mantik minal ulumil qadimah. Ilmu mantik ini termasuk dalam kategori ilmu klasik. Allati tamtaddu tarikhuhu mundu ma qabla al-milad. Di mana sejarah ilmu mantik ini bermula daripada sebelum Masihi lagi dan sampailah kepada zaman kita pada hari ini.
Yang pertama, kita lihat kepada perkembangan ilmu mantik pada zaman Yunani. Dia kata sini, kita tengok, dia kata, fil qarnil khamis, pada kurun yang kelima qabla al-milad, sebelum Masihi, qaddama ila Athena, Athens, telah datang ke kota Athens, iaitu Asimah Biladil Yunan, ibu kota negeri Yunani, qaumun, satu kaum min musta'mirat Daulah Al-Yunaniyah, daripada satu kaum dalam negara Yunani itu, yulaqibuna bi sophostaiyin, yang mana mereka ini digelar dengan nama Sophis, kaum ataupun golongan Sophis. Wabassu fil nas afkaran sayyi'ah, mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran yang rosak kepada manusia pada masa itu. Waja'alu, dan mereka menjadikan miqyasal khairi wasyarri, mereka menjadikan ukuran baik dan buruk itu huwa syakhsu nafsuhu, adalah berdasarkan, bergantung kepada individu itu sendiri. Kalau dia nak mengatakan yang itu baik, baik. Kalau nak katakan yang itu buruk, buruklah. Wa kana gharaduhum min zalik, tujuan mereka min zalik, daripada melakukan tindakan ini adalah untuk qalbud daulah Yunaniyah, untuk meruntuhkan negara Yunani, wal qada ala aqaidiha ad-diniyah, dan menguasai ideologi ataupun agama orang-orang Yunani pada masa itu. Wa mazalu kadzalik, keadaan ini berterusan hatta zahara, sehingga lahir ataupun munculnya falasifatul Yunan yang masyhur, Sokrat, Plato, Aristotle dan sebagainya. Perkara usaha-usaha ataupun kemunculan golongan Sofis ni berterusan sehingga munculnya falasifah Yunani, ahli falsafah Yunani. Faqada Sokrat ala tilkal afkar sayyi'ah, maka Sokrat berjaya meruntuhkan pemikiran-pemikiran yang buruk yang dibawa oleh golongan Sofis ini. Wa bayyana linnas, dan beliau menjelaskan kepada manusia tariqal haqqi minal batil, kaedah berfikir yang betul dan membezakannya dengan cara berfikir yang batil, yang salah. Washtaghala, dan beliau berusaha bersungguh-sungguh biistintajil qawaid, untuk mengeluarkan, menghasilkan kaedah-kaedah berfikir minal as'ilah di talamizihi, dengan cara melaksanakan soal jawab di antara beliau dengan murid-muridnya. Fa'asbata anal haqa'iq al-asya' asabitah, maka jelaslah bahawa kebenaran sesuatu itu haqa'iqul asya' sabitah. Maksudnya ini berlawanan dengan pandangan golongan Sofis yang mengatakan miqyasul khairi wasyarr wasyakhsu nafsuhu. Mengikut golongan Sofis, ukuran benar dan salah itu adalah individu, terpulang pada individu. Sedangkan sebenarnya haqa'iqul asya', kalau sesuatu itu salah, maka ia tetap salah walaupun apa pun pandangan yang dibawakan. Kalau benar, maka ia tetap merupakan kebenaran. Inilah yang ditentang oleh Sokrat dan juga Plato terhadap golongan Sofis. Dari dua kaedah yang berbeza. Mengikut Sofis, miqyasul khair wa syarr wa syakhsu nafsuhu. Ukuran baik dan buruk adalah individu. Tapi sebaliknya mengikut Sokrat, Plato, haqa'iqul asya' sabitah. Kebenaran sesuatu itu tetap tak boleh berubah-ubah, kekal. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruk. Ini bagaimana sejarah munculnya ilmu mantik pada zaman Yunani. Kemudian kita lihat pula kemunculan ilmu mantik pada zaman Islam. Baik, lam yashtaghil al-muslimun biqawanil fikri. Umat Islam, orang Islam tidak
mengambil tidak mengambil berat sangat tentang qawanil fikri, maksudnya qawanin mantik ini, illa fil asril awal al-Abbasi. Tidak bersibuk-sibuk sangat dengan perbahasan tentang qawanin fikri ini melainkan pada zaman al-awal Abbasi. Zaman awal Khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah ada dua. Yang pertama di Baghdad, yang kedua di Andalusia. Jadi orang Islam ni mula mengambil berat tentang qawanil fikri, tentang ilmu mantik ini ialah pada zaman Khilafah Abbasiyah yang pertama, iaitu di Baghdad. Wa ya'rifu bi asri tarjemah, pada era ini, era Abbasiyah di Baghdad ini dikenali dengan nama era terjemah, zaman penterjemahan wa tadwin dan penulisan ilmu. Fakana min dimmi ma tarjamuhu minha ilmu mantik, dan adalah di antara tulisan-tulisan yang diterjemahkan itu adalah ilmu mantik. Wa minal ulama alladhina ishtaghalu bil mantik, di antara ulama yang mengambil berat ataupun berkecimpung dalam perbahasan ilmu mantik ini ialah antaranya Abdullah bin Al-Muqaffa, yang bersungguh-sungguh dalam perbahasan ilmu mantik ini, antaranya Abdullah bin Muqaffa, wa Abu Yusuf, wa Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi, dikenal dengan nama Al-Kindi, wal Farabi, dan juga Al-Farabi, wa Ibnu Sina, dan Ibnu Sina, wal Ghazali, begitu juga Al-Ghazali, wa Ibnu Al-Haytham, dan Ibnu Haytham, wa Ibnu Rushd, dan begitu juga Ibnu Rushd Al-Qurtubi. Yang ini di antara tokoh-tokoh yang mengambil berat, yang mengkaji bersungguh-sungguh tentang ilmu mantik pada zaman awal Islam. Pada tokoh-tokoh Islam yang mula-mula berkecimpung bersungguh-sungguh membahas tentang ilmu mantik. Kemudian kita lihat pula perkembangan ilmu qawanul fikri ataupun mantik ini pada zaman moden. Fil asri al-hadith, pada zaman moden, ghayyar al-mantik manhajuhul qadim. Mantik ini telah berubah. Metod mantik qadim ini telah berubah. Alladhi i'tamada 'ala an-nadhariyah wal istidlal ila manhajil hadith i'tamada 'ala al-istiqra' wal istinbat. Di mana mantik qadim lebih menumpukan kepada qiyas, sedangkan manhaj mantik hadis ini lebih bersandar kepada istiqra' dan juga istinbat. Wa yu'rafu hadzal manhaj, dan metod mantik hadis ini dikenali dengan mantik moden, dikenali juga dengan nama mantik moden lah. Metod yang berasaskan kepada istiqra' wal istinbat, ataupun hari ini kita kata deduktif dan induktif. Metod deduktif dan induktif. Baik. Waqad kana li ulama'il Islam as-sabqu fi i'timadi hadzal manhajul jadid. Wa minhum Ibnu Al-Haytham haitsu i'tamada fi buhuthihi 'ala tajribati wal mulahadhah. Di antara ulama-ulama Islam yang silam juga ada yang mengambil berat terhadap manhaj baru ini ataupun metod baru ini. Di antaranya Ibnu Haytham yang menyandarkan perbahasan ataupun kajian beliau kepada metod tajribah, eksperimen wal mulahadhah, observation, pemerhatian. Fi awakhir al-qarn at-tasi', pada akhir kurun yang ke-19, ta'assara falasifatul gharbi bihadzal manhaj. Pada akhir kurun ke-19, ahli-ahli falsafah barat telah terpengaruh dengan manhaj yang dibawa oleh Ibn Haytham ini. Di antara mereka ialah Roger Bacon, kemudian Francis Bacon, dan juga Isaac Newton. Saya tak pasti bilakah
kelahiran Roger Bacon dan Francis Bacon. Adakah mereka ini lahir pada kurun ke-18? Baik, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan istiqra' dan apa beza dengan mantiq qadim. Mantiq qadim dia berasaskan kepada pembinaan qiyas mantiki yang mana dia adalah berasaskan kepada penggabungan di antara dua premis untuk menghasilkan kesimpulan. Manakala dalam mantiq moden, dia menumpukan kepada istiqra'. InsyaAllah pada perbahasan akan datang, saya akan cuba bahawa apa yang membezakan di antara al-istiqra' wal-istinbat yang dikatakan merupakan asas kepada manhaj mantiq hadis, metod mantiq hadis, dan apa beza dia dengan metod manhaj mantiq qadim yang berasaskan kepada qiyas. Baik, itulah sedikit tentang kemunculan ilmu mantiq yang bermula dengan pada zaman Yunani, zaman Islam dan zaman moden. Kemudian yang keempat, nabzah qasirah, ringkasan tentang sedikit tentang individu-individu penting seperti Aristo, Al-Farabi, Ibn Sina dan juga Al-Ghazali. Baik, dalam ini dibawa yang pertama Aristo namanya Aristo, yu'arifu bi muallim al-awwal fil mantiq. Dia kenali sebagai guru pertama dalam ilmu mantiq. Apa kesumbangan beliau? Sumbangan dia, ya'addu Aristo wadi' ilmu mantiq, sebagai pengasas ataupun orang yang menyusun ilmu mantiq, li'annahu awwala man jamma'a, kerana beliau adalah merupakan orang yang pertama menghimpunkan syattatil mantiq wa hadzaba mabahithahu, menghimpunkan kaedah-kaedah mantiq yang bercerai-cerai ini. Beliaulah orang yang pertama menghimpunkan dan menjadikan ia sebagai sebuah satu ilmu yang tersusun. Buku yang masyhur ialah ta'lifuhu kitabu al-organon, kitab organon. Afkaruhu, apa pemikiran dia? Yara Aristo anal mantiq alatul fikri, ataupun qawanin lah kita kata. Aristo mengatakan mantiq ini merupakan alat fikr, alat berfikir. Kemudian Al-Farabi, nama dia Abu Nas Muhammad bin Muhammad Al-Farabi, lahir pada tahun 256 Hijrah. Ya'rifu bil muallim asani, dikenali juga Al-Farabi ini dengan nama guru kedua. Kalau Aristo sebagai muallim awal, Al-Farabi dikenali dengan nama guru kedua dalam ilmu mantiq. Liihtimamihi al-kabir, kerana beliau ini sangat-sangat mengambil berat di muallafat al-muallim awal. Kerana beliau sangat-sangat mengambil berat terhadap penulisan muallim awal. Apa dia? Al-Farabi sangat mengambil berat terhadap penulisan mantiq Aristo wa tafsiruha, dan beliau mentafsirkan pula, menghuraikan pula maksud-maksud Aristo. Min khasa'is falsafatil Farabi, di antara keistimewaan falsafah Al-Farabi ini apa dia? Annahu hawala, beliau berusaha at-taufiq, menggabung jalinkan ataupun menyerasikan baina falsafah Aristo, di antara falsafah Aristo wa falsafah Aflatun, dan juga falsafah Plato. Aristo dan juga falsafah Aristotle dan falsafah Plato. Beliau menghubungkan, kerana di antara dua ahli falsafah ini, di antara Plato dan juga Aristotle ini ada berlaku perbezaan pandangan. Jadi Al-Farabi ini berusaha untuk menggabungkan dan menyerasikan, memurnikan di antara kedua-dua ahli falsafah ini. Mentaufikkan di antara kedua-duanya. Min jahatin ukhra,
Dan daripada segi yang lain pula, beliau juga berusaha untuk mentaufikkan, mengharmonikan di antara ad-din wal falsafah, agama dan falsafah. Antara karangan beliau ialah Mantiq Al-Farabi, Syara'itul Yaqin, nama-nama kitabnya Al-Burhan, Al-Aql wal Ma'qul, At-Tawti'ah fil Mantiq. Pemikirannya apa? Yara Al-Farabi berpandangan annal mantiq yuzawwidu alim al-lughah bi majmu'ah min al-qawanin allati tusa'iduhu fi bina'i nasaqih. Al-Farabi berpandangan bahawasanya ilmu mantik ini menyediakan kepada dunia bahasa dengan alamul lughah, menyediakan kepada dunia bahasa dengan majmu'ah, himpunan qawanin, kaedah-kaedah allati tusa'iduhu, yang dapat membantu alamul lughah tadi, membantu dunia bahasa tadi untuk membina nasaknya, membina sistemnya. Maksudnya apa? Maksudnya mantik dan bahasa tidak boleh berpisah. Bahasa dia ada kaedah bahasa supaya kaedah tersebut, tiap-tiap bangsa ada bahasa dan ada kaedah dia sendiri, kaedah bahasa. Dan alam lughah ini, alimul lughah ini, ahli-ahli bahasa ini, alimul lughah, ahli bahasa ini perlu berhajat kepada ilmu mantik. Untuk apa? Membantu mereka untuk menyusun ataupun membina sistem bahasa tadi. Baik, itu di antara pemikiran Al-Farabi. Kemudian yang ketiga, tokoh yang ketiga ialah Ibn Sina. Nama Ibn Sina ialah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina, lahir pada tahun 370 Hijrah. Sumbangan dia dikenali sebagai Muallim Salis, guru ketiga dalam ilmu mantik. Ishtahara bil falsafah, dia terkenal sebagai seorang ahli falsafah, Watib sebagai seorang ahli perubatan, wal fiziak sebagai seorang ahli fizik, wal riyadiyat sebagai seorang ahli matematik. Karangan dia, kitab dia Asy-Syifa, Uyunul Hikmah, Al-Isyarat wa Tanbihat, An-Najah. Baik. Apa pemikirannya? Yara Ibn Sina ilm al-mantiq khadiman li kulli al-ulum likaunihi alatun tumkinuha min tahsilil ulumin nazariyah wal amaliyah. Ibn Sina berpandangan ilmu mantiq adalah merupakan khadam bagi ilmu-ilmu yang lain. Semua ilmu mantik adalah khadam kepada semua jenis ilmu. Kenapa? Kerana kerana ia menjadi alat tumkinuha, yang memungkinkan dengan mantik tadi, dengan alat tadi, min tahsil, dapat menghasilkan al-ulum an-nazariyah wal ilmiyah, dapat menghasilkan ilmu nazari, ilmu yang berbentuk theoretical, wal amali, dan ilmu yang berbentuk amali. Kerana dengan ilmu mantik ini dapat menjadi alat yang memungkinkan kita dapat menghasilkan ilmu theoretical dan juga ilmu praktikal. Ulum nazariyah, ilmu teori, dan ilmu amali, al-ulum al-amaliyah, ilmu praktikal. Ilmu nazari ini contohnya sebagai apa? Contoh ilmu nazari? Matematik, dia nazari. Praktikal contohnya seperti ilmu buat membina rumah. Itu contoh sains semua. Kemudian tokoh yang keempat, Al-Imam Al-Ghazali. Baik. Imam Ghazali nama sebenarnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, lahir pada tahun 450 Hijrah.
Sumbangan dia, beliau masyhur dengan ilmu falsafah, mantik, usul fiqh, ilmu kalam dan juga tasawuf. Beliau merupakan orang yang terawal melakukan analisis ilmiah terhadap falsafah, melakukan tahlil al-ilmi, analisis ilmiah lil falsafah, terhadap falsafah. Wa awwala man mazzaja al-mantiq bil ulum al-islamiyah. Dan beliau juga merupakan orang yang terawal memasukkan ilmu mantik, menggabungkan ilmu mantik ke dalam ilmu-ilmu Islam. Maksudnya apa? Contohnya seperti memasukkan ilmu mantik dalam ilmu usulul fiqh. Sebelumnya tidak berlaku begitu. Apa kitab dia? Maqasidul Falasifah, Ma'yarul Ilmi, Mihaqqun Nazar, Qistas Al-Mustaqim dan juga Al-Mustasfah. Ini di antara kitab-kitab mantik, kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Apa pemikirannya? Al-mantik indahu, mantik menurut Imam Al-Ghazali ialah alatun dihniyatun amatun ladal bashar laisa haqran ala falasifati faqat. Nampak? Al-Ghazali berpandangan mantik adalah merupakan alat berfikir umum yang ada pada ladal bashar, pada semua manusia. Laisa haqran alal falasifah, tidak khusus kepada ahli falsafah sahaja. Wa qala man la yuhitu biha fala thiqata lahu bi'ulumihi asla. Orang yang tidak menguasai ilmu mantik, maka pengetahuannya kita kata tak la thiqata lahu bi'ulumihi asla, tidak boleh dipercayai, takut dia tersilap ketika berfikir. Ilmu dia tak boleh disiqahkan, tidak boleh dipercayai kerana bimbang, berlaku kesilapan. Itu pendapat Al-Ghazali. Seterusnya kita lihat pula kepada perbezaan pandangan di kalangan ulama tentang hukum belajar ilmu mantik. Dia ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama mengharamkan tahrimul ishtighal bih, mengharamkan belajar ataupun bersibuk-sibuk dengan belajar ilmu mantik ini. Itu pandangan Ibnu Salah dan juga Imam Nawawi. Yang kedua, istihbab al-ishtighal bihi. Yang kedua, pandangan Imam Al-Ghazali, wahwa qaul hujjatul Islam al-Imam Al-Ghazali, itu disukai. Tadi haram. Yang kedua ni digalakkan. Ilmu yang digalakkan untuk dipelajari. Ini menurut pandangan Al-Ghazali. Istihbab, disukai lah. Kemudian yang ketiga, al-qaul al-thalis, jawaz. Ini pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga, jawaz, harus belajar ilmu mantik, al-ishtighalu bihi, belajar harus berishtighal dalam ilmu mantik binisbati li sahihil aqli, melihat kepada sahihil aqli, kepada mumarasati lil kitabi wal kitab, lil kitabi was sunnah, mestilah mengikut ataupun berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Alladhi yumayyizu bihi sahihil aqaid wa fasiduha, yang dapat membezakan benarnya sesuatu kepercayaan ataupun akidah itu dan juga salahnya sesuatu kepercayaan dan akidah itu. Wa yahrumu ala allazi la yastati'u, dan haram ke atas orang yang la yastati'u, yang tidak dapat, yang tidak mampu, an yumayyizu, yang tidak dapat ataupun tidak mampu membezakan di antara baina, di antara sahihil aqaid wa fasidiha, mana akidah yang salah dan akidah yang benar. Wa huwa qaulul Farabi wa Ibnu Sina wa Ibnu Hazm, dan ini adalah pandangan Al-Farabi, Ibnu Sina dan juga Ibnu Hazm. Seterusnya kita lihat pula kepada
perkara yang keenam, ahamiyah ilmu mantiq. Ini merupakan perbahasan yang terakhir untuk kali ini. Ahamiyah ilmu mantiq fil hayatil yaumiyah. Keutamaan ilmu mantiq dalam kehidupan seharian. Ada 4 keutamaan dibawa di sini. Yang pertama dia kata tawdih mabadi at-tafkir as-salim. Menjelaskan prinsip-prinsip berfikir yang sejahtera, yang betul. Kemudian yang kedua, tanmiyatul quwwatil aqliyah, membangunkan daya berfikir, daya akal. Membangunkan daya akal, al-quwwah al-aqliyah, bimuzawalatil bahthi fi turuqit tafkir, melalui usaha-usaha yang berterusan al-bahth untuk melakukan perbahasan fi turuqit tafkir, melalui kaedah-kaedah berfikir. Yang ketiga, tarbiyatut tafkir al-ilmi as-sahih, mendidik ataupun mengajar tentang, menunjukkan tentang tafkir ilmi sahih, cara berfikir yang ilmiah lagi betul, sahih, al-mabni, yang terbina alal waqi', atas realiti, bukan atas khayalan ataupun angan-angan ataupun fantasi, bukan. Dapat mendidik akal berfikir dengan cara yang betul, cara yang ilmiah, yang terbina di atas al-waqi', realiti, bukan angan-angan, bukan khayalan, bukan fantasi. Yang keempat, tamyiz al-afkar as-saibah, dapat membezakan di antara pemikiran yang betul, pemikiran-pemikiran yang benar, anil khati'ah, daripada pemikiran yang salah. Ini 4 kepentingan belajar ilmu mantiq. Alhamdulillah, cukup sekadar ini untuk pertemuan pada kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, saya akan cuba membahaskan tajuk seterusnya, iaitu berkaitan dengan tajuk ad-dilalah ataupun ad-dulalah atau ad-dilalah. Baik, sekian. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.